Masih Datuk Pengusi. Saya nak rujuk kepada 020000 dasar dan pembangunan. Di sini saya nak bangkit tentang konsep banner kemudian jual. Di mana pada penggalan pertama saya ada timbulkan konsep ini. Pada masa itu menteri orang yang lain, bukan Kota Berut. Di mana dari MCA dia memang ada janji, dia ada kata dasar ni dia akan memperkenalkan. Dia ada bagi time frame. Kalau saya tak silap 2015 dia akan nak capai tahap 15, at least 30% konsep ini. Di mana konsep sekarang jual kemudian banner itu memang ada masalah. Kerana kita mengalami banyak masalah rumah terbengkalai. Projek di mana gagal disiapkan oleh pemaju. So, yang konsep ni saya sudah ada bangkit di parlimen. Di mana kita bukan kata 100% pemaju kena tanggungan semua kos ni, tidak. Di mana kerajaan perlu teliti memperkenalkan konsep ini, banner kemudian baru jual. Di mana kita kutip 10%, 10%, nisbah 10-90, supaya kita menggalakkan pemaju untuk banner dulu, untuk mengelakkan projek terbengkalai, mengelakkan pemaju ni lari bankrupt. Itulah yang telah diperkenalkan di semua banyak negara, Thailand, di New Zealand, Australia, banyak negara sudah memperkenalkan konsep ini. Tapi Malaysia ni masih kita guna masalah sekarang ni. Di mana masalah sekarang konsep jual, kutip duit dulu, baru banner. Banyak yang di mana banner sampai setengah bankrupt, projek tidak dapat jalankan. So saya nak tahu menteri supaya bagi satu time frame. Jangan kata bagi masalah sengaja katakan pemaju tidak bagi kerjasama. Tapi kita tidak langsung bagi galakkan insentif. Dari segi cukai kita tak bagi. So saya rasa kementerian perlu melihat perkara ini dengan serius. Memperkenalkan konsep ini, boleh selektif beberapa pemaju untuk kita jalankan, supaya ini kita boleh laksanakan dengan secepat mungkin. Saya nak tahu tentang konsep ini. Sekarang ni 2013, berapakah konsep ni, banner kemudian jual telah dilaksanakan oleh pemaju di Malaysia ni? Berapa peratusan? Kalau kata 2015 nak capai 30%, saya rasa tak mungkin dah. Kalau kita tak jalan sekarang ni, tak mungkin akan capai tahap ini. So saya nak tahu juga, kerana konsep ni jual kemudian banner ni, masalah ni, banyak rumah terbengkalai berlaku di Malaysia ni. Banyak lagi rumah terbengkalai, projek terbengkalai tidak dapat disiapkan, tidak dapat jalankan. Di kawasan saya, ada 2 projek terbengkalai. Dah 10 tahun dah, lebih 10 tahun. Tak siap lagi. Tunggu sampai sekarang tak jalan lagi. Yang pertama di PJS 1, di Taman Petaling Utama, Blok E. Projek ini dijalankan pada 2003. Sekarang 2013. 10 tahun dah. Masih timbul masalah kerana bank. Yang mana pembeli masih perlu bayar cukai, faedah bank. Rumah tak dapat. Rumah kos rendah ni. Macam pemaju tidak minat untuk melaksanakan, teruskan projek ini. Blok E, Taman Petaling Utama, PJS 1. Yang kedua, Wilaria Apartment di PJS 5. Di tepi kawasan saya, dia di bawah Kelantan Jaya, tapi di sebelah PJS 2. Ini pun sudah, kalau tak silap, 15 tahun dah. Projek rumah apartmen ni masih di sana, tapi tak siap. Lebih kurang siap 70%. So saya nak minta, adakah kementerian ni berhasrat bila nak jalankan, nak pulihkan 2 projek
terbengkalai ni di kawasan saya. Dan saya nak merujuk kepada part kedua, butiran 08000 bomba dan penyelamat Malaysia. Saya memang memberi kepujian kepada Balai Bomba Jalan Pencara, PJ, kerana mereka yang begitu pantas, begitu efisien untuk menyelamatkan harta dan nyawa semasa kebakaran. So saya memang puji. Tapi mereka mengalami satu masalah yang sangat besar di kawasan saya. Semasa mereka sampai ke tempat kejadian, tekanan air pilih bomba teruk, tak ada air. Bayangkan mereka nak padamkan api, gunakan air di longkang. So pilih bomba, maintenance ni tidak dijalankan. Saya sudah pun bangkit dulu di Taman Dato' Harun. Itu salah satu kawasan. Tapi kawasan di PJO Town. PJO Town Section 1, Section 2. Di mana ada 2 kali berlaku kebakaran. Tak ada air. Mereka mengalami masalah air. Pilih bomba tidak di maintenance. So saya haraplah pihak KBKT ni boleh menjalankan usaha kerja ni supaya pastikan pilih bomba yang sedia ada ni di kawasan selia dijaga dengan baik. Pastikan air tekanan yang cukup supaya kalau berlaku kebakaran, kita boleh memadamkan api dengan sebanyak mungkin. Dan saya nak juga bangkit perkara yang ketiga, butiran 01604, pemulihan dan penyelenggaraan. Masalah maintenance di Pangsa Pulih flat, kos rendah ni. Di kawasan saya, terutama di Taman Medan, banyak Pangsa Pulih kos rendah mengalami masalah di mana banyak penghuni tidak bayar maintenance, dan banyak rumah disewa oleh orang asing. Mereka tidak tinggal di sana, so orang asing tak bayar maintenance, dan masalah di mana lift tidak disenggalakan, tidak di maintenance, dan berlaku lift rosak. Masalah lift rosak di banyak Pangsa Pulih kos rendah. Dan juga masalah sistem pembentungan yang rosak, sampah yang tidak kutip, tempat letak kereta yang tidak cukup, dan juga masalah di mana mereka sewa kepada orang asing yang saya timbulkan tadi. Saya nak tanya tentang tanya menteri ni tentang soal maintenance. Maintenance tadi telah disebut oleh Bayang Baru, di mana di kos rumah kos rendah ni, Pangsa Pulih ni, memang kita tak boleh harap JMB ni, mereka tak ada pengalaman. Mereka setiap hari hanya mereka tumpukan kerja-kerja mereka, kerja harian mereka. Mereka merupakan kalangan yang berpendapatan rendah. Jangan harap mereka boleh organize JMB dengan baik, secara baik, tidak. Mereka langsung tak ada pengalaman. Mereka kerana nak jalankan kerja-kerja JMB ni merupakan sukarelawan. Kalau mereka berpendapatan rendah, pendapatan tidak lebih 1,500, bayangkan mereka macam mana nak kutip maintenance. So ada orang-orang diperuntukkan boleh bawa kes ni ke mahkamah, tapi kes mahkamah ni dalam proses yang sangat lambat. Sangat lambat, dan JO dan COB pun tak berfungsi. COB langsung tak ada pengalaman nak jalankan kerja. Di MPPJ terutamanya, COB ni dia bukan terletak di MPPJ, office dia disewa di bangunan lain. COB yang pegawai yang mencah ni langsung tak ada pengalaman nak macam mana nak tolong penghuni yang tinggal di flat kos rendah ni. So saya nak minta, saya rasa tiba masanya kerajaan mengubah rang undang-undang supaya pastikan penghuni yang tinggal di kos rendah ni betul-betul dia bayar maintenance, supaya maintenance do lift dijalankan, boleh jalankan. Kalau tidak, di mana setiap kali lift rosak, tanggungjawab kerajaan negeri, kerajaan tempatan, dan juga tanggungjawab pusat juga perlu keluarkan peruntukan untuk membaiki lift-lift yang rosak ni.
So saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya, Mat, saya cadang agar